Kalau orang yang ihlal haji saja, itu orang panggil haji ifrad lah, dia buat. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia tidak cukur, tidak gunting Nabi. Sebab apa? Sebab dia bawa binatang hadiu. Dia bawa binatang kurban. Walaupun selesai tawaf ke apa tu, dia tidak gunting. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buka ihram lagi, tidak halal lagi. Sebab apa tidak halal? Hak ni lah timbulnya. Ada yang mengatakan dia melakukan haji qiran. Bila haji qiran tak selesai lagi, dia tak boleh buka ihram sampai dia buat haji. Bila selesai tu barulah buka. Dia tak boleh buka, tidak sabit dia bawa binatang kurban. Tidak sabit tu. Memang kerana dia melakukan haji qiran. Orang yang melakukan haji qiran, bila dia selesai buat umrah, dia tak boleh buka ihram dia, tidak boleh halal. Asal pendapat. Pendapat yang kedua, dia kata memang Nabi SAW buat ni haji tamattu. Yang dia tak buka ihram, tak boleh halal tu apa sebab? Sebab dia bawa binatang kurban. Kalau dia tidak bawa binatang kurban, dia suka sahabat-sahabat yang lain juga boleh buka ihram dia dan halal, seperti hak dia suruh sahabat lain. Tapi oleh kerana dia bawa binatang kurban, dia tak boleh. Tapi haji dia tu sebenarnya ialah haji tamattu, kata dia. Ni dua pendapat. Yang kedua. Yang ketiga, hak Nabi suruh tawaf, sa'i dan gunting rambut, berdasarkan riwayat Ibnu Syaukar. Tapi berdasarkan Ibnu Mani', dia kata gunting atau cukur. Mana ada boleh pilih, nak gunting kau, nak cukur kau boleh. Berdasarkan riwayat Ibnu Mani'. Lepas pada tu baru halal. Tetapi kita kata memang boleh, nak gunting kau, nak cukur kau boleh. Untuk buka ihram tu halal daripada keadaan ihram tu, sama ada bergunting ataupun bercukur. Dalam Quran pun ada sebut muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan kamu cukur kepala kamu dan bergunting, dua-duanya disebut. Kalau nak kira hak lebih afdal ialah cukur. Tapi dalam kes ini hak lebih afdal bukan cukur, tapi gunting dalam kes hak sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ni sampai pada hari yang keempat Zulhijjah. Lepas pada tu buka ihram. Kalau cukur tinggal 4 hari yang lepas pada tu. Hari yang ke-8 tu hari tarwiyah, pakai ihram haji pula. Hari yang ke-10 dan nak cukur pula. Dan kalau sudah cukur, nak cukur biar lagi, nak gunting pun tak boleh dah. Pasal dekat sangat masuk. Dengan sebab itu kepada mereka ni lebih moleknya gunting. Yang ni riwayat Ibnu Syaukar itu lebih munasabah. Tetapi kalau nak kira dari segi asas boleh, memang boleh. Boleh. Mungkin pada orang yang cepat naik rambut dia, boleh. Pada tu cukur pula. Kita kata boleh. Tetapi kalau seseorang tu dia pergi awal, dia buat umrah awal dan lama, masa halal dia tu lama, sehingga dia nak buat haji, kira-kiranya rambut dia tu boleh tumbuh. Jadi kalau dia cukur pun tak apa, molek juga. Sebab cukur tu lebih molek daripada gunting. Sebab itulah dalam Quran pun sebut muhalliqin dulu. Cukur tu lebih molek. Tapi kalau dekat macam yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi ni, hari yang ke-4 dan hari yang ke-8 dekat tu. Hari yang ke-10 beberapa hari saja. 6 hari saja. 6 hari kira-kiranya rambut tak ada mana lagi. Dengan sebab itu hak moleknya gunting saja. Cedek ke lepas pada buat haji tu boleh cukur. Itu maksudnya. Tapi kalau dia tak cukur lepas pada tu pun tak apa, gunting pun pada dah. Tujuannya cukur tu tangguh pada selepas haji. Tetapi benda ni, hadis ini pun bermasalah juga. Kalau orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji tu hajinya ialah haji ifrad, kalau dia nak bagi dalil hadis ni, tak boleh, tak kuat. Apa sebab? Sebabnya ada perawi tu, iaitu Yazid bin Abi Ziyad
seorang perawi yang dhaif, tak boleh pakai. Ni cerita hukum ni, bab hukum. Kalau bab hukum dhaif tak boleh pakai. Tak boleh buat sandaran. Ni cerita hukum ni. Kita nak tahu Nabi haji, buat haji ke apa? Ini berkenaan dengan hukum, bukan masalah fadail. Kalau fadail tu adalah juga kebolehannya. Itu pun tengok juga, bukan semua fadail, bukan semua hadis dhaif boleh diterima untuk fadail tu pun. Kalau sekadar dhaif saja, tidaklah dhaif benar, boleh pakai lagi. Boleh pakai lagi kalau dalam masalah fadail. Tapi ini masalah hukum. Yazid bin Abi Ziyad ada seorang tu tak boleh pergi sekali, tak boleh pergi. Lagu itulah keadaannya hadis ni. Sebab tu kena tengok berapa perkara, kena tengok isi hadis dan juga kena tengok sanad dia. Di sini ada Yazid bin Abi Ziyad, seorang perawi yang dhaif, tak boleh pakai lagi. Sebagai sokongan jauh-jauh boleh, duduk jauh-jauh lah, tak boleh nak bawa ke depan, tak boleh. Hak lagu ni duduk jauh-jauh, ikut orang je. Apa ni, jom sambut, kita kata sambut jom panjang hak orang, boleh lah lagu tu. Tapi nak buat asas tak boleh. Tak boleh. Seterusnya riwayat daripada Sa'id bin Musayyab, bahawa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat tu bersaksi depan Sayyidina Umar bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit yang bawa dia mati, sakit mati dia. Dia larang daripada umrah sebelum haji pula dah. Larang buat umrah sebelum haji. Sedangkan banyak mana dah sebelum pada ni. Kita sudah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh fasa haji itu buat umrah sahabat dia. Lepas pada tu buat haji. Apa yang peliknya? Apa yang larang pula sini? Memang dia suruh sahabat dia buat lagu tu. Jadi sehingga satu mazhab, Imam Ahmad, dalam hak mazhab Pak ni, Imam Ahmad kata haji tamattu tu hak molek. Ni maknanya buat umrah sebelum haji, haji tamattu. Apa tak bolehnya? Apa maksud hadis ini? Apa maksud hadis ini? Dan bagaimana kedudukan dia? Kedudukan dia. Sebab kita belajar banyak dah. Boleh, memang Nabi sungguh buat lagu tu. Sampai kemudian sahabat-sahabat duduk buat lagu tu. Tiba-tiba dia kata Nabi larang pula. Buat umrah dekat dengan haji tu ke? Kau buat umrah jauh ke? Sebelum pada tu 2 tahun sebelum buat haji tu ke? Tak boleh berlaku lah. Kau lagu mana? Zahirnya tak boleh lah. Buat umrah sebelum haji tak boleh. Baiklah. Hadis ini paling tinggi kalau nak terima. Paling tinggi kalau nak terima. Kalau nak pakai jugalah. Maksud dia larang tu sebagai irsyadi. So, yang keduanya nahi di sini nahi irsyadi. Yang kedua nahi di sini nahi tanzihi. Bukan nahi tahrimi, haram tak. Nahi tanzihi. Apa dia? Iaitu hak moleknya jangan buat umrah dulu sebelum haji. Tapi kena buat haji selalu kalau ada peluang. Misalnya kita orang susah, jauh pula tu daripada Mekah. Tiba-tiba ada peluang, ada piti boleh pergi. Nak buat gap. Nak buat umrah dulu ke nak buat haji dulu? Hak moleknya anjuran Nabi SAW di sini, dia tak boleh buat umrah dulu. Sebab apa? Sebab umrah tu bukan semua ulama kata wajib. Apa lagi nak kata fardu? Tapi haji wajib, fardu, rukun. Lama kan lepas pada tu mati, tak ada buat hak wajib. Hak fardu, hak besar, hak lebih besar. Kerana pergi buat hak kecil dulu. Jadi tak kena lah tu. Kita kalau lagu tu boleh pakai, boleh terima.
Tapi kalau kita nak kata dia larang secara mutlak, tak boleh. Ada. Paling tinggi nak ayat, dia nak ayat hak lebih molek kepada kita je. Sebab kita hak fardu lah, kita kena utamakan hak fardu lah sembahyang daripada hak sunat. Hak ni pun lagu tu lah juga. Takut terlepas haji tu. Sebab haji tu waktu dia terhad. Kalau dalam setahun pada musim haji saja, umrah tak sepanjang tahun. So, yang keduanya kita pula boleh jadi kesempatan hanya sekali tu je. Lepas pada tu tak ada sakit ke, ataupun kalau tidak sakit pun tak ada pitih kok. Tak boleh nak pergi juga. Lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dia sebut haji dulu. Sepatutnya buat haji dulu lah. Tapi adakah sebut haji di situ dengan arti tak boleh langsung buat umrah dulu? Tak. Tidak lagu tu. Kebanyakan ulama boleh katakan, semualah kata boleh. Cuma kalau kita nak pakai hak ni lah, kalau kita nak pakai lagu tu lah, sebab tadi paling tingginya setara tu sebagai anjuran untuk kebaikan kita. Lepas tu dia kata, Muhammad Yahya Al-Marhum, dia tulis daripada takrir tok guru dia, Nabi SAW larang daripada umrah sebelum haji supaya tidak terlepas haji. Sedangkan haji itu adalah fardu yang sabit berdasarkan nas Quran. Tetapi tidak begitu keadaannya dengan umrah tu. Boleh jadi juga kata dia Umar larang ni, larang daripada melakukan umrah selepas ihram umrah dan haji. Selepas ihram umrah dan haji, bermakna dia nak buat kedua-duanya sekali. Ini berarti Sayyidina Umar larang ni, hak dia sebut ni, dia faham daripada hak Rasulullah larang ni, mana larang daripada qira. Sebab qira tu buat kedua sekali. Tapi larangan ini larangan tanzih, bukan tahrimi haram, tidak. Sebab apa? Sebab bagi Sayyidina Umar ni haji ifrad itu lebih afdal lagi bagi dia. Jadi dari segi lebih afdal saja. Larang ni larang hak kurang afdal, bukan larang tak boleh. Ataupun larang daripada melakukan haji qiran. Tapi masalah lah kepada orang-orang yang mengatakan Nabi SAW telah melakukan haji qiran. Tak boleh terima langsung. Sebab apanya? Mungkin Nabi sendiri buat haji qiran. Sebab apa nak larang haji qiran pula nya? Boleh jadi juga maksud dia gini. Boleh jadi juga maksudnya larang buat umrah dulu. Sebab tadi yang pertama tadi, ialah kita duk bahas-bahas gitu gini ni ya. Kalau lah hadis ni sahih dulu, hadis ni tidak sahih. Tak sahih. Tak sahihnya duduk mana? Cuba kita tengoklah. Nombor satu sekali, Haywah bin Shuraih meriwayatkan daripada Abu Isa Al-Khurasani At-Tamimi, namanya Sulaiman bin Kaisan, pergi duduk di Mesir. Ibnu Hibban kata dia ni thiqat. Qultu faqala Ibnu Al-Qattan wa haluhu majhulah, mana keadaan dia tidak diketahui, perawi majhul dia ni. Dalam takrib Hafiz Ibnu Hajar kata maqbul. Makbul ni kalau nak boleh, boleh ni. Iya begitu pun. Tapi ada yang mengatakan majhul dia ni. So, yang keduanya Abdullah bin Al-Qasim At-Taimi dan seterusnya. Ibnu Hibban kata thiqat dalam kitab dia. Larangan nahi daripada umrah ni, dia riwayat dia lah, kata dia. Dan dia menyebutkan riwayat daripada Ibnu Umar mengikut Bukhari. Abu Amr Ad-Dani menamakan datuknya Yasar. Ibnu Al-Qattan berkata majhul pula. Dua orang majhul. Majhul juga ini pun. Lepas tu Sa'id bin Musayyab meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi? Kalau mengikut kaedah asalnya, boleh sahabat Nabi ni, kalau betul sahabat Nabi tak apalah, kita tak tahu nama dia pun, asal pasti sahabat.
Tetapi masalahnya tidak jelas juga di sini.